Selamat datang ke KVK Accounting, saya Kalai. Dalam video pengajaran ini, saya akan menerangkan satu perkara yang penting dalam topik. Topik ini, pengkosan marginal dan serapan, iaitu menyediakan penyata pendapatan mengikut kaedah pengekosan marginal dan serapan. Anda telah belajar menyediakan penyata pendapatan dalam perakaunan kewangan, dan Anda tahu bahawa tujuan menyediakan penyata pendapatan adalah untuk mengetahui untung bersih perniagaan bagi satu tempoh tertentu. Dan format yang Anda gunakan adalah jualan bersih tolak kos jualan untuk mendapatkan untung kasar. Selepas itu, untung kasar dicampur dengan hasil lain jika ada dan ditolak dengan belanja operasi untuk mendapatkan untung bersih. Format ini digunakan untuk kaedah pengekosan serapan dengan sedikit pelarasan untuk lebih atau kurang serap overhead. Penyata pendapatan mengikut kaedah pengekosan marginal pun mempunyai tujuan sama, iaitu mengirakan untung bersih perniagaan. Tetapi cara pengiraannya berbeza. Selalunya, untung bersih mengikut pengekosan marginal dan serapan adalah tidak sama. Ini adalah kerana pengiraan kos produksi unit adalah beza dan ini melibatkan cara overhead tetap pengeluaran diambil kira dalam sesuatu tempoh perakaunan. Untuk memahami perbezaan dalam pengiraan untung bersih dengan lebih baik, mari kita lihat kepada perbezaan dalam butir-butir yang direkodkan dalam penyata pendapatan, pengkosan marginal dan pengkosan serapan. Pada mulanya, item jualan. Anda kena ingat bahawa pengkosan marginal dan serapan adalah satu kaedah pengekosan produk yang berkaitan dengan pengiraan kos produk dan bukan jualan. Harga jualan dan unit jualan adalah sama bagi kedua-dua kaedah pengekosan. Daripada jualan, kita akan tolak kos jualan. Kos jualan dalam pengekosan serapan adalah kos jualan diselaras. Kerana kos jualan asal akan diselaraskan dengan lebih atau kurang serap overhead. Saya telah terangkan dalam topik 4, iaitu penyerapan kos overhead, bahawa Anda tutup akaun lebih atau kurang serap ke akaun kos barang dijual. Anda akan tunjukkan pelarasan kos barang dijual di penyata pendapatan. Dalam kes pengkosan marginal, jualan akan ditolak dengan jumlah kos berubah, di mana kos jualan berubah adalah sebahagian daripadanya. Bagaimana kita kirakan kos jualan diselaras dan jumlah kos berubah? Dalam pengkosan serapan, Anda cari kos jualan dengan kos penuh sebelum ditambah atau tolak dengan kurang atau lebih serap overhead. Bagi pengkosan marginal, kos jualan berubah dicari dengan kos produk berubah sahaja dan dicampur dengan belanja-belanja jualan dan pentadbiran berubah. Lihat rumus yang saya telah berikan dalam jadual di slide ini. Istilah untung bagi pengkosan serapan adalah seperti apa yang telah dibelajar dalam perakaunan kewangan, untung kasar dan untung bersih. Bagi pengkosan marginal, kita guna margin caruman dan untung bersih. Margin caruman adalah satu istilah yang merujuk kepada jualan tolak jumlah kos berubah. Dalam pengkosan serapan, semua kos bukan pengeluaran akan menjadi kos tempoh. Bagi pengkosan marginal, semua kos tetap akan dianggap sebagai kos tempoh perniagaan. Lihat rumus untuk mengirakan untung bersih bagi setiap kaedah pengekosan di slide ini. Seperti saya kata sebelum ini, biasanya untung bersih antara kaedah pengkosan marginal dan serapan adalah tidak sama dan sebabnya adalah cara overhead tetap pengeluaran diambil kira yang berbeza antara kedua-dua pengkosan ini. Ini adalah format penyata pendapatan yang disediakan mengikut kaedah pengekosan serapan. Ada dua bahagian. Bahagian pertama mencari untung kasar dan bahagian kedua mencari untung bersih. Lihat cara kos jualan diselaras dikirakan, sama seperti Anda telah belajar dalam perakaunan kewangan, kecuali ditambah atau ditolak dengan kurang atau lebih serap overhead. Lebih atau kurang serap overhead hanya wujud
apabila perniagaan ini menggunakan pengekosan normal, iaitu menyerapkan overhead dengan kadar serapan pratentu. Bukan sebenar, kadar serapan pratentu. Overhead yang diserap perlu dibanding dengan overhead sebenar untuk menentukan lebih atau kurang serap. Jika kurang serap, anda akan tambah kepada kos jualan dan sebaliknya untuk lebih serap. Bahagian kedua mengirakan untung bersih. Semua belanja bukan pengeluaran seperti belanja jualan dan agihan berubah dan tetap serta belanja pentadbiran dan berubah tetap akan ditolak daripada untung kasar untuk mendapatkan untung bersih. Untuk mengurangkan kerja mengira dan menulis, anda boleh kirakan kos jualan secara terus, iaitu jumlah unit jualan darab dengan kos produk seunit. Tetapi cara ini tidak dapat digunakan apabila kos produk seunit berbeza antara tempoh dan adanya inventory awal. Mari kita lihat kepada format penyata pendapatan pengkosan marginal di slide yang berikutnya. Ini adalah format penyata pendapatan yang disediakan mengikut kaedah pengkosan marginal. Ada dua bahagian juga. Bahagian pertama kita cari margin caruman. Bagaimana? Jualan tolak jumlah kos berubah. Jumlah kos berubah diperoleh daripada kos jualan berubah dicampur dengan belanja-belanja berubah jika ada. Belanja-belanja berubah ini boleh merujuk kepada belanja jualan dan agihan berubah serta belanja pentadbiran berubah jika ada. Anda cari kos jualan berubah dengan menggunakan kos produk berubah seunit. Ingat, overhead tetap pengeluaran tidak akan diambil kira sebagai sebahagian daripada kos produk. Bahagian kedua, mengirakan untung bersih. Semua belanja tetap akan ditolak daripada margin caruman untuk mendapatkan untung bersih. Belanja tetap ini terdiri daripada overhead pengeluaran tetap yang sebenar, bukan jumlah yang diserap, dan belanja jualan dan agihan tetap serta belanja pentadbiran tetap. Perbezaan untung tidak akan berlaku antara kedua-dua kaedah ini jika tiada inventory awal dan akhir. Tetapi jika ada inventory awal dan akhir, perbezaan untung akan berlaku. Mengapa? Ini adalah kerana tata cara yang digunakan untuk merekod overhead tetap pengeluaran antara kedua-dua kaedah ini adalah berbeza. Pengkosan serapan merekod overhead tetap pengeluaran sebagai sebahagian daripada kos produk. Jika tiada inventory awal dan akhir, maksudnya semua unit yang dikeluarkan telah dijual dalam tempoh yang sama, maka overhead tetap pengeluaran diiktiraf dalam tempoh yang sama. Sama seperti kaedah pengkosan marginal. Overhead tetap pengeluaran adalah kos tempoh dan diiktiraf dalam tempoh yang berlaku mengikut pengkosan marginal. Jadi dalam kes tiada inventory awal dan akhir, untung bersih pengkosan serapan dan marginal adalah sama. Jika ada inventory, misalnya inventory akhir, amount overhead tetap pengeluaran dalam inventory akhir itu ditunda ke tempoh yang berikutnya dalam pengkosan serapan. Tetapi pengkosan marginal akan charge amount ini dalam tempoh semasa, kerana overhead tetap pengeluaran dianggap sebagai kos tempoh dan bukan sebahagian daripada kos produk. Inilah yang menyebabkan perbezaan dalam untung bersih antara kedua-dua kaedah pengkosan ini. Jadi, untuk menyelaraskan perbezaan dalam kedua-dua untung bersih ini, kita menggunakan perbezaan dalam nilai inventory awal dan akhir antara pengkosan serapan dan marginal. Lihat cara pelarasan di slide yang berikutnya. Slide ini menunjukkan cara untuk melaraskan perbezaan keuntungan antara kaedah pengkosan serapan dan marginal. Seperti saya telah terangkan dalam slide sebelum ini, perbezaan berlaku kerana komponen overhead dalam inventory awal dan akhir dan tempoh ia di-charge ke untung rugi. Bagi pengkosan marginal,
Amount charge adalah berdasarkan kepada overhead tetap pengeluaran sebenar bagi tempoh tersebut. Jadi untung bersih pengkosan marginal boleh digunakan sebagai asas perbandingan. Bagi pengkosan serapan, jika ada inventory awal, untung bersih pengkosan serapan adalah kurang daripada untung bersih pengkosan marginal kerana overhead tetap pengeluaran yang merujuk kepada keluaran tempoh lepas di-charge dalam tempoh ini. Jika ada inventory akhir, untung bersih pengkosan serapan adalah tinggi daripada pengkosan marginal kerana overhead tetap pengeluaran bagi keluaran tempoh ini ditunda atau di-charge dalam tempoh berikutnya. Maka, cara pelarasan adalah seperti yang diberikan dalam penyata pelarasan dalam slide ini. Untung bersih pengkosan serapan ditambah dengan perbezaan nilai inventory awal atau komponen overhead tetap dalam inventory awal ditolak dengan perbezaan nilai inventory akhir atau komponen overhead tetap dalam inventory akhir. Jawapannya mestilah sama dengan untung bersih pengkosan marginal yang anda telah carikan. Ingat, jika soalan memberikan untung bersih bagi satu kaedah pengekosan dan juga memberikan komponen cost overhead tetap pengeluaran dalam inventory awal dan akhir, anda boleh cari untung bersih kaedah lain dengan menggunakan cara pelarasan ini. Tidak perlu sediakan penyata pendapatan. Dalam slide ini, saya ingin rumuskan situasi-situasi di mana perbezaan boleh berlaku. Yang pertama, situasi di mana tiada inventory. Untung bersih pengkosan marginal dan pengkosan serapan mestilah sama. Situasi 2, ada inventory awal tetapi tiada inventory akhir. Untung bersih pengkosan serapan adalah kurang daripada untung bersih pengkosan marginal. Inilah sebabnya perbezaan nilai inventory awal ditambah kepada untung bersih pengkosan serapan dalam penyata pelarasan untung bersih yang ditunjukkan dalam slide sebelum ini. Situasi 3, ada inventory akhir tetapi tiada inventory awal. Untung bersih pengkosan serapan adalah lebih daripada untung bersih pengkosan marginal. Inilah sebabnya perbezaan nilai inventory akhir ditolak dari untung bersih pengkosan serapan dalam penyata pelarasan untung bersih yang ditunjukkan dalam slide sebelum ini. Situasi 4, ada inventory awal dan ada inventory akhir. Dalam kes ini, ia bergantung kepada unit inventory awal dan akhir. Jika unit inventory awal adalah lebih daripada unit inventory akhir, untung bersih pengkosan serapan lebih rendah. Jika sebaliknya, untung bersih pengkosan serapan lebih tinggi. Andaian bahawa kadar serapan overhead tetap pengeluaran adalah sama bagi kedua-dua tempoh, iaitu tempoh sebelum itu dan tempoh semasa. Mari kita lihat kepada satu contoh soalan yang memerlukan penyediaan penyata pendapatan mengikut kaedah pengkosan marginal dan serapan. Beberapa perkara yang anda perlu ambil perhatian sebelum anda mula menyelesaikan soalan ini. 1. Ada inventory awal dan inventory akhir. Unit inventory akhir adalah lebih daripada unit inventory awal. Dengan andaian bahawa overhead tetap seunit adalah sama antara dua tempoh berkenaan, maka untung bersih pengkosan serapan mestilah lebih daripada untung bersih pengkosan marginal kerana unit inventory akhir adalah lebih daripada unit inventory awal. Kedua, maklumat kos produk seunit tidak diberikan secara terus. Jadi anda perlu kirakan bagi tujuan penyediaan penyata pendapatan. Dan dalam soalan ini, komponen kos produk hanya boleh dibagikan kepada kos berubah pengeluaran dan overhead tetap pengeluaran. Tiada maklumat untuk mengasingkan kepada kos bahan langsung, buruh langsung dan overhead berubah. Pengasingan ini tidak diperlukan dalam contoh soalan ini. 3. Kadar overhead tetap adalah kadar pratentu dan perlu dikirakan dalam kebanyakan kes. Tetapi soalan ini memberikan kadar serapan pratentu itu. Ingat, overhead diserap pada unit yang dikeluarkan dalam tempoh semasa. Dalam soalan ini,
unit keluaran tempoh semasa adalah 35,700 unit dan kadar serapan pratentu adalah sebanyak RM3.50 per jam buruh langsung serta jam buruh langsung seunit juga telah diberikan. Ini membolehkan kita cari jumlah overhead diserap untuk unit pengeluaran. Jumlah diserap akan dibandingkan dengan overhead sebenar yang diberikan untuk mendapatkan lebih atau kurang serap overhead. Mari kita lihat kepada jawapan di dua slide yang berikutnya. Sebelum kita boleh menyediakan penyata pendapatan, ada beberapa maklumat yang kita perlu cari. Kos inventory awal, akhir dan kos pengeluaran yang diberikan dalam soalan ini adalah pada kos penuh. Kos berubah, campur kos tetap pengeluaran. Maklumat ini sesuai untuk kaedah pengkosan serapan kerana kaedah ini menggunakan kos penuh untuk mengukur kos produk. Tetapi kaedah pengkosan marginal menggunakan kos berubah pengeluaran sahaja. Maka anda perlu asingkan kos berubah pengeluaran dari kos penuh yang diberikan. Soalan tidak memberikan kos berubah seunit, jadi kos berubah pengeluaran tidak boleh dikirakan terus. Tetapi soalan telah berikan kadar serapan yang kita boleh guna untuk mengasingkan kos overhead tetap dari jumlah kos produk. Jadi, baki kos produk ini akan merujuk kepada kos berubah pengeluaran. Lihat cara pengiraan yang diberikan dalam slide untuk mengirakan kos berubah pengeluaran untuk inventory awal, akhir dan kos pengeluaran. Lihat penyata pendapatan yang disediakan mengikut kaedah pengkosan serapan. Angka jualan sudah diberikan dalam soalan dan ia merujuk kepada 35,000 unit. Kos jualan anda cari seperti biasa, iaitu inventory awal tambah kos pengeluaran tolak inventory akhir. Anda juga boleh cari kos jualan dengan cara lain untuk menjimatkan masa penyediaan penyata pendapatan. Cara pengiraannya adalah unit jualan darab dengan kos penuh seunit. Unit jualan adalah 35,000 dan kos penuh seunit adalah RM22.20. Anda dapat jawapan yang sama, iaitu RM777,000. Oleh kerana kita menggunakan kadar pratentu, kos jualan perlu diselaraskan dengan lebih atau kurang serap overhead. Dalam kes ini, kita serap RM149,940, tetapi overhead tetap sebenar adalah RM140,000 sahaja. Jadi overhead tetap telah dilebih serap sebanyak RM9,940. Dan jumlah lebih serap ini perlu ditolak dari kos jualan untuk mendapatkan kos jualan diselaras. Jumlah jualan tolak kos jualan diselaras, anda dapat untung kasar. Kemudian, untung kasar ini ditolak dengan kos tempoh yang terdiri daripada kos jualan dan pentadbiran berubah dan tetap untuk mendapatkan untung bersih. Untung bersih mengikut kaedah pengkosan serapan ialah RM160,440. Dalam slide yang berikutnya, kita lihat penyata pendapatan mengikut kaedah pengekosan marginal pula. Ini adalah penyata pendapatan yang disediakan mengikut kaedah pengekosan marginal. Angka jualan adalah sama seperti pengkosan serapan. Angka kos jualan adalah kos jualan berubah yang akan dicari dengan menggunakan kos berubah produk. Jadi kos berubah inventory awal tambah kos berubah pengeluaran tolak kos berubah inventory akhir. Kos jualan berubah ini juga boleh dicari terus dengan mendarabkan unit jualan dengan kos berubah seunit. Dalam kes ini, 35,000 unit darab dengan RM18 seunit. Anda akan dapat RM630,000. Kos jualan berubah perlu dicampurkan dengan kos jualan dan pentadbiran berubah untuk mendapatkan jumlah kos berubah.
Angka jualan ditolak, jumlah kos berubah bagi mendapatkan margin caruman. Daripada margin caruman, kita kena tolak semua kos tetap. Kos tetap di sini adalah overhead tetap pengeluaran. Anda perlu guna overhead sebenar. Jangan guna diserap. Guna overhead sebenar dan kos jualan dan pentadbiran tetap. Untung bersih mengikut kaedah pengkosan marginal ialah 157,500. Untung bersih kaedah pengkosan serapan adalah 160,440 seperti yang kita cari dalam slide sebelum ini. Perbezaan sebanyak 2,940 seperti saya telah terangkan sebelum ini. Perbezaan ini berlaku kerana wujudnya inventory. Untung bersih pengkosan serapan adalah lebih tinggi kerana inventory akhir lebih tinggi daripada inventory awal. Mari kita lihat kepada penjelasan dan pelarasan perbezaan untung dalam dua slide yang berikutnya. Sebab perbezaan untung bersih antara pengkosan marginal dan pengkosan serapan adalah kerana komponen overhead tetap dalam inventory awal dan akhir. Ini boleh dikirakan terus berdasarkan kepada unit inventory ataupun kita juga boleh mengirakannya berdasarkan kepada perbezaan nilai inventory antara kaedah pengkosan serapan dan marginal. Jika kita kirakan terus, iaitu komponen overhead tetap dalam inventory, kita ambil inventory awal, iaitu unit inventory awal 6,800 darab dengan jam buruh langsung yang diperlukan bagi setiap unit produk, iaitu 1.2 jam buruh langsung darab dengan kadar serapan pratentu per jam buruh langsung, iaitu RM3.50. Kita akan dapat 28,560. Jika cara perbezaan nilai inventory awal digunakan, kita ambil inventory awal pengkosan serapan iaitu 150,960 tolak inventory awal pengkosan marginal iaitu 122,400. Anda juga akan dapat 28,560 sama. Anda boleh buat yang sama untuk inventory akhir. Overhead tetap dalam inventory awal akan mengurangkan untung bersih pengkosan serapan berbanding dengan untung bersih pengkosan marginal dan sebaliknya bagi inventory akhir. Lihat penyata pelarasan untung bersih dalam slide yang berikutnya. Slide ini menunjukkan penyata pelarasan untung bersih antara pengkosan serapan dan pengkosan marginal. Rumusnya, untung bersih pengkosan serapan tambah komponen overhead tetap inventory awal ataupun perbezaan nilai inventory awal tolak komponen overhead tetap inventory akhir ataupun perbezaan nilai inventory akhir bersamaan dengan untung bersih pengkosan marginal. Saya telah beri lebih banyak contoh dalam nota saya. Baca dan fahamkan. Buat latihan di laman web saya untuk memperkukuhkan kefahaman anda. Layarilah laman web www.kvk-accounting.com untuk nota dan latihan. Sekian, terima kasih.